Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Yasubbu ibnu Adam ad-dahr wa ana ad-dahr biyadi al-lailu wan nahar." Anak Adam telah mencaci masa, waktu, sedangkan akulah waktu. Wa ana ad-dahr biyadi al-lailu wan nahar. Pada tangan akulah malam dan siang. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, hadis kursi ini Allah Subhanahu wa taala berkata, yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam telah menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yasubbud dahra wa ana dahr. Anak Adam itu, manusia itu telah mencaci masa, sedangkan akulah masa. Uqallibul laila wan nahar. Aku yang mengubah balikkan siang dan malam, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berkata, yu'dhini ibnu Adam yaqulu ya khaybatad dahr. Anak Adam telah menyakiti aku, kata Allah. Alangkah ruginya masa, alangkah buruknya masa, alangkah sia-sianya masa. Dia mengeluh, menyesal. Fala yaqulanna ahadukum, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah ada dalam kalangan kamu yang berkata ya khaybatad dahr, yakni mencaci dan mengutuk masa. Fa inni ana dahr, kata Allah, akulah masa. Uqallibu lailahu wa naharahu. Akulah yang mengubah balikkan malam serta siang. Fa idza syi'tu qabattuhuma. Kalau aku mahu, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan hentikan malam, aku akan hentikan siang ini. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, la tasubbud dahr. Janganlah kalian mencaci masa. Fa innallaha huwad dahru. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dia itulah masa. Apakah yang dimaksudkan dengan anak Adam telah menyakiti aku, telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam telah menyakiti aku, mengganggu aku. Qauluhu azza wa jal, kata Imam An-Nawawi, kata Allah Subhanahu wa taala, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam telah menyakiti aku. Fa ma'nahu, maknanya adalah yu'amiluni mu'amalatan tujibul adha fi haqqikum. Yakni anak Adam itu telah berinteraksi dengan aku dengan suatu interaksi yang memestikan kesakitan pada interaksi sesama kamu. Kalau anak Adam itu berinteraksi dengan anak Adam yang lain, manusia yang lain, nescaya manusia itu akan tersakiti dengan apa yang dilakukan. Itu maksud dia. Bukannya Allah disakiti oleh anak Adam, tetapi anak Adam itu telah melakukan sesuatu. Sekiranya dia melakukan perbuatan itu kepada anak Adam yang lain, anak Adam itu akan tersakiti. Jadi fi haqqikum, pada nisbah kepada kamu manusia. Jadi Imam An-Nawawi tidak mengambil faham hadis ini secara zahir, secara hakiki, dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala sakit. Sakit itu sakit yang hakiki, sakit itu sakit yang zahir, bukan. Bahkan maksud aku sakit, maksud Allah sakit di sini adalah Allah hendak memberitahu anak Adam itu telah membuat sesuatu, sekira-kira jika ia dibuat kepada manusia lain sesama kamu, kamu akan tersakiti, kamu akan terganggu dan tidak sedap, tak suka. Manakala Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau pula berkata, qauluhu yu'dhini ibnu Adam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, anak Adam telah menyakiti aku. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW berkata, kana ahlul jahiliyati yaqulun, orang jahiliyah dulu berkata, innama yuhlikuna al-lailu wan nahar. Yang telah membinasakan kami, mematikan kami, menghancurkan kami, siapa? Al-lailu wan nahar, malam dan siang. Bukannya Tuhan, tidak ada unsur ketuhanan langsung. Malah masa dan bolak-balik malam dan siang itulah yang mematikan atau menghidupkan.
Kata orang Arab jahiliah, huwallazi yumituna wa yuhyina. Malam dan siang itulah, masa itulah, edaran masa itulah yang mematikan kami dan menghidupkan kami. Ada orang mati, ada orang lahir. Itu semua bukan kerana ada Tuhan, tapi kerana peredaran masa itu sendiri. Jadi orang kafir, seperti mana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا. Mereka mengatakan, ini tidaklah melainkan hanya kehidupan dunia. Jadi kalau mereka ditimpa kematian atau kesusahan, فَيَسُبُّونَ الدَّهْرِ, mereka akan mencaci, memaki masa itu sendiri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam telah menyakiti aku. Qala Al-Qurtubi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menukilkan dari Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi, maknahu, yakni makna Allah Subhanahu Wa Taala disakiti oleh anak Adam, yukhatibuni minal qawli, anak Adam itu bercakap sesuatu perkataan, bima yata'adza man yajuzu fi haqqihi ta'adzi. Anak Adam itu bercakap dengan sesuatu perkataan yang boleh menyakitkan orang yang harus bagi dia menerima kesakitan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala di sini bercakap tentang diri dia menggunakan bahasa yang manusia faham sesama mereka. Apabila satu orang manusia bercakap dengan manusia yang lain dengan kata-kata yang boleh menyakitkan orang itu, maka itulah dia al-adha ataupun at-ta'adzi. Maka apabila seorang manusia itu bercakap dengan perkataan itu, maka itu seolah-olah menyakitkan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana perkataan yang buruk boleh menyakitkan hati sesama manusia. Wallahu munazzahun an yasila ilaihi al-adha. Kerana apa hadis itu harus difahami sedemikian? Bukannya nak kata Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri yang sakit. Malah maksud Allah tersakiti adalah anak Adam itu bercakap sesuatu, yakni yasubbuna dahr, mencaci masa. Anak Adam telah bercakap dengan mencaci masa. Kalau sesama manusia bercakap begitu, manusia pun akan tersakiti dengan perkataan tersebut. Bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar disakiti oleh anak Adam, tetapi ini adalah cara ungkapan bahasa Arab yang laras tinggi untuk menyampaikan impak makna yang masuk ke dalam jiwa. Kata Imam Al-Qurtubi, wallahu munazzahun, Allah Ta'ala itu maha suci, an yasila ilaihi al-adha, daripada tersampai padanya kesakitan. Allah Ta'ala tidak boleh disakiti, mustahil. Munazzah, maha suci Allah daripada disampaikan kepadanya sakit. Wa innama hadha minat tawassu'i fil kalam. Ini hanyalah ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam percakapan. Tawassu' fil kalam ini adalah ibarat simpulan bahasa yang tidak dimaksudkan makna hakiki kepada perkataan itu. Wal muradu, dan yang dimaksudkan dengan Allah disakiti oleh anak Adam itu, anna man waqa'a dhalika minhu ta'arrada li sakhatillah. Sesiapa yang membuat perbuatan itu mencaci masa, maka dia terdedah kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan mendapat murka Allah. Itu maksud dia. Anak Adam menyakiti aku, anak Adam ini akan mendapat kemurkaan aku bila dia mencaci masa, bila dia mencaci waktu. Bukanlah bermaksud hakiki Allah Subhanahu Wa Taala diisbatkan dengan sifat sakit. Manakala Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, berkata dalam kitab beliau Al-Qawlul Mufid ala Kitab Tauhid, dia berkata, qawluhu, ay firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi itu, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam telah menyakiti aku, Allah Subhanahu Wa Taala. Ay yulhiqu biyal adha, anak Adam itu telah menyertakan kepada aku kesakitan. Anak Adam itu telah mengilhaqkan kesakitan kepada aku, menyertakan, membawa kesakitan kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syarahan Syekh Ibn Uthaymin. Lalu kata Syekh Ibn Uthaymin, fal-adhiyatu lillahi thabitatun, maka sakit bagi Allah itu adalah thabit. Sifat sakit bagi Allah itu sabit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit secara hakiki.
Allah sakit secara hakiki, bukan majaz, bukan tawassu' fil kalam, bukan simpulan bahasa, bukan peribahasa, bukan. Wa yajibu alaina itsbatuha, wajib kita mengisbatkan sifat sakit ini pada Allah. Kata beliau lagi, li'anna Allah athbataha li nafsih, kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengisbatkan sakit itu kepada dirinya. Allah Taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam telah menyakiti aku. Maka kata Syekh Ibn Uthaymin, ini adalah satu pengisbatan sakit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah demikian? Adakah setiap idhafah itu bermakna sifat? Adakah semestinya bila Allah Ta'ala menggunakan perkataan sebegini ia menjadi sifat lazim bagi Allah, sabit bagi Allah? Atau adakah seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi bahawa ini hanyalah majaz, ini hanyalah tawassu' fil kalam dan bukanlah maknanya makna yang zahir hakiki? Yang itu penonton boleh fikir sendiri. Kata Syekh Ibn Uthaymin, falasna a'lamu minallahi billah, kita tidaklah lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri. Jadi memandangkan Allah telah menyandarkan sakit ini kepada diri dia sendiri, maka Allah lebih tahu tentang diri dia, maka wajib kita mengisbatkan sifat sakit itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disambung, walakinnaha, tetapi sifat sakit itu, adhiyah ini, laisat ka'adhiyatil makhluk. Sakit Allah itu bukanlah seperti sakitnya makhluk. Dalilnya apa? Allah sakit, dalilnya ini tadi. Tetapi sakit Allah tidak sama dengan sakit makhluk. Dalilnya, laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Of course lah, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Jadi Allah sakit, sakit Allah tak sama dengan makhluk. Ini yang disebutkan oleh Ibn Uthaymin. Ada sedikit perbezaan daripada yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi seperti yang dinukilkan oleh Ibn Hajar. Mereka mengatakan bukanlah makna sakit itu zahir, sakit, sifat sakit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, malah itu hanyalah tawassu' fil kalam, ungkapan yang digunakan secara bermudah-mudah, secara meluas untuk menyampaikan makna, bukan dikehendaki makna hakiki. Tetapi Syekh Ibn Uthaymin, dia mengatakan anak Adam itu memang sebenar-benarnya al-haqa bil ada, memang dia telah menyakitkan Allah, dan kesakitan itu adalah sifat yang sabit bagi Allah. Wajib kita mengisbatkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat sakit, tetapi sakit Allah itu tidak sama dengan sakit makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Adakah layak bagi Allah untuk disifatkan sebagai sakit? Adakah layak untuk kita memahami sakit ini secara zahir lalu disabitkan bagi Allah sakit? Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Penonton boleh berfikir dan menghukum sendiri. Wallahu Subhanahu wa ta'ala a'lam.